Baik, kita akan bersama narasumber kita yang sudah pun bersedia, iaitu Tuan Awang Haji Samsul bin Haji Muhammad, itu Pengurus Am Insyuran Islam Ta'atham Merita Kaful, yang sudah pun bersedia untuk bersama mengungsikan perbelanjaan ataupun berbelanja secara berhemah. Silakan Muhammad. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Tuan. Bagaimana keadaan untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, syukur. Ya. Jadi ingin kita bincangkan di sini ya, berbelanja secara berhemah ini, apakah antara perkara-perkara yang perlu dipahami dan diambil perhatian dalam berbelanja, terutama sekali semasa musim bonus ini, Tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama sekali mengenai dengan berbelanja secara berhemah, terutama sekali semasa bonusannya, ada beberapa perkara yang perlu kita ni faham ya, dan juga kita ni ambil perhatian, terutama sekali konsep bonus tersebut. Apa dia bonus satu? Bonus ini merupakan satu reward ataupun yang kita ni kena bagi, kena bayar ketika hujung tahun. Selepas kita ni bekerja selama setahun, kita ni akan menerima gaji dan tambahan bonus. Bila kita ni fikirkan, ini adalah kita ni punya usaha, effort kita ni selama setahun untuk mendapatkan bonusan ni. Jadinya untuk menunggu setahun itu, adakah kita ni perlu memikirkan, adakah bonusan ni akan kita ni belanjakan dalam sekelip mata pun dengan tempoh yang singkat. Artinya kita ni mesti menggunakan dengan cara berhemah. Macam mana kita ni mengawal perbelanjaan kita ni supaya apa yang kita ni belanjakan itu berbaloi dan juga memang satu keperluan. Di sinilah juga pentingnya kita ni memahami konsep keperluan dan kemahuan. So bila kita ni mempunyai menerima bonusan ni, artinya kita ni mempunyai akses fana ataupun akses money, duit lebihan, di mana bila kita ni melihat ada duit lebihan itu, kalau kita ni fikirkan, kita ni ada banyak rancangan. Macam-macam kita ni kan balik, memang mungkin sebulan ataupun 2 bulan sebelum kita ni bonus satu, kita ni merancang apa kita ni balik. So di sini penting untuk kita ni mengetahui apa dia keperluan, apa kemahuan. Keperluanlah sesuatu yang boleh kita ni punya kita ni perlukan untuk kelangsungan hidup, seperti makanan kita ni, makanan, minuman, dan juga kemahuan sesuatu yang walaupun indadak tapi kita ni mesti boleh survive. So di sini pentingnya untuk kita ni memahami konsep keperluan. So artinya dalam kita ni berbelanja, kita ni mesti mengutamakan keperluan. Apa keperluan kita ni untuk masa bonusan ni? Terutama sekali untuk persiapan anak-anak sekolah. So itu adalah satu keperluan perbelanjaan yang kita ni perlukan semasa bonusannya. So meaning to say that kalau kita ni berbelanja, kita ni mesti memikirkan mana dia keperluan dan mana dia kemahuan. So apa dia keperluan? Keperluan ni something yang kita ni tidak boleh hidup tanpanya. So kita ni mesti membagi keutamaan kepada keperluan. Bila kita ni berbelanja, kita ni akan buat satu senarai. Mungkin senarai itu panjang. So dari senarai itu kita ni kan lihat, kita ni susun mengikut keperluan. Keperluan itu kita ni simpan yang di atas dan kemahuan yang di bawah. So bila kita ni melihat dari segi kita ni punya bajet ataupun kita ni punya bonusannya, adakah ia mencukupi untuk semua perbelanjaan? So kita ni akan bagi keutamaan kepada barang-barang yang perlu. Itu satu. Dan yang kedua juga, dalam kita ni berbelanja ni, bila kita ni mendapat bonusan ni, duit lebihan, duit tambahannya, so artinya kita ni bukannya akan mengubah corak perbelanjaan kita ni. Pada kebiasaannya, kalau kita ni berbelanja untuk sebulan itu barang-barang grocery contohnya, kita ni berbelanja untuk RM300. Adakah kita ni kan menambah jadi RM600 padahal keperluan kita ni masih sama? So artinya kita ni jangan sekali-kali mengubah kita ni punya corak perbelanjaan yang sedia ada, walaupun kita ni kan membagi satu kelebihan disebabkan kita ni ada lebihan duit itu masih boleh, tetapi jangan sampai ia berlebihan. Sebagai contoh, kalau kita ni ada barang yang masih boleh digunakan, boleh dipakai, tidak perlu untuk diganti. Janganlah kita ni membeli sesuatu yang baru just untuk mengganti, just for the sake of mengganti, padahal barang itu tidak perlu. So this is something that kita ni perlu fikirkan dalam kita ni berbelanja. Saya ingin merelate satu ayat Al-Quran, surah Al-Furqan, di mana bermaksud dan mereka yang diridai itu ialah apabila membelanjakan hartanya tiada melampaui batas dan tiada wakil kedekut, perbelanjaan mereka adalah betul-betul di antara kedua-duanya, artinya sederhana di antara kedekut dan juga boros. Artinya kata ni berbelanja sederhana. Meaning to say that walaupun tidak ada lebihan, kata ni berbelanja mengikut keperluan dan secara bersederhana. So itu konsep yang perlu kata ni faham ya dalam kata ni berbelanja, terutama sekali semasa musim bonus ni.
Itu dia. Baik. Untuk selanjutnya tuan, mengapa tuan keseimbangan itu perlu ada bagi antara pendapatan dan perbelanjaan, dan mungkin dapat tuan kongsikan kesan yang akan dihadapi jika seseorang itu berbelanja secara berlebihan daripada pendapatannya. Bagaimana tuan? Okay. Pendapatan dan perbelanjaan ini adalah termasuk kira penyata pendapatan, di mana kita ni pendapatan kita ni dari mana sumber kewangan kita ni dan ke mana kita ni belanjakan. So ini adalah penting untuk kita ni mempunyai keseimbangan. Sebagai contoh, kalau pendapatan kita ni RM1,000, kita ni berbelanja di dalam range RM1,000 itu, tidak boleh melebihi. Kalau tak sekiranya kita ni berbelanja melebihi daripada apa yang kita dapatkan, kita ni akan berhadapan dengan kekurangan ataupun defisit, di mana pendapatan kita ni itu RM1,000 tapi berbelanja melebihi daripada RM1,000, di mana kita ni akan mengalami kekurangan di mana tidak mencukupi. So adalah penting kita ni untuk menseimbangkan di antara kita ni punya pendapatan dan juga perbelanjaan. Kalau kita ni berhadapan dengan di mana kita ni overspend ataupun berlebihan dalam berbelanja, contoh gaji RM1,000 dan perbelanjaan kita ni RM1,200, artinya tidak seimbang. Kesan yang akan terjadi apabila kita ni pendapatan kita itu kurang tetapi berbelanja lebih banyak, mungkin kita ni akan menghadapi satu masalah kewangan. Pertama sekali kita ni akan tertekan, di mana untuk memenuhi keperluan pun tidak mencukupi. Di sini kita ni akan mula bergantung kepada hutang, contoh kredit kad. Sebagai satu kad kredit itu, barangkali kita ni akan menghadapi masalah di mana tidak mencukupi, kita ni terpaksa menggunakan kad kredit untuk menyara hidup kita ni. Artinya bila kita ni bayar, kita ni akan pakai balik. Kita ni akan bayar, kita ni akan pakai balik. Artinya never ending. This is kira evolving credit. So artinya kita ni akan bergantung kepada kad kredit untuk kelangsungan hidup kita ni, disebabkan oleh pendapatan yang tidak mencukupi, disebabkan oleh perbelanjaan yang melebihi pendapatan. Itu pertama. Yang kedua, kita ni mula masa tertekan apabila kita ni tidak dapat memenuhi keperluan kita ni, terutama sekali apabila kita ni kan membelikan sesuatu barang, terutama sekali untuk keperluan dapat dihadapi. Di sini kita ni akan mula menghadapi tekanan, dan di sini kita ni akan mula berhutang, terutama sekali berhutang kepada ahli keluarga, kawan-kawan dan juga rakan-rakan. So di sini akan memulakan kita akan mula berhutang, di mana barang ini akan menambah lagi masalah kita ni, kewangan kita ni. Sudah tak mencukupi, sudah tak ada kad kredit, kita ni berhutang kepada orang lain juga. So artinya barang ini kalau tak sekiranya berterusan, ia akan menjadi suatu masalah yang berpanjangan, di mana kita ni akan mula tertunggak kepada bayaran-bayaran, terutama sekali yang dibayar secara tunai. So artinya bila kita terjerumus kepada di mana pendapatan kita ni tidak mencukupi untuk menyara perbelanjaan kita ni akan berhadapan dengan masalah kewangan. Ini adalah permulaan kepada masalah, akan menghadapi masalah yang besar apabila tidak ditangani dengan secara baik ataupun ditangani lebih awal lagi. So kita ni perlu menangani lebih awal untuk memastikan keseimbangan di antara kita ni punya pendapatan dan juga kita ni punya perbelanjaan. Jadi di sini Tuan, mungkin Tuan boleh menerangkan bagaimana bajet boleh membantu seorang dalam mengawal perbelanjaan dan juga mengelak dari kebocoran wang ini. Bajet merupakan satu kaedah yang boleh mengenal pasti, iaitu mengenal pasti dari mana sumber pendapatan kita ni dan ke mana kita ni akan belanjakan sumber pendapatan kita ni itu. Artinya barangan ni, bajet ni belum berlaku, ia adalah suatu fokus ataupun projected amount yang kita ni buat. Artinya sebelum kita ni menerima gaji, kita ni sudah membuat senarai apa yang kita ni belanjakan, apa yang perlu kita ni belanjakan. So kita ni akan membuat. Artinya bila kita ni sudah ada bajet itu, artinya bagi garis panduan kita ni sebagai kita ni punya guideline macam mana kita ni akan berbelanja. Bila kita ni mempunyai senarai, sebagai contoh, kita ni ke pasar raya, kita ni sudah mempunyai senarai apa yang kita ni balik. Artinya ini adalah guideline kita ni untuk bulan itu. Artinya bajet akan membagi kita ni guideline, garis pandu macam mana kita ni berbelanja untuk bulan itu. Artinya kalau kita ni sudah tahu pendapatan kita ni RM1,000, kita ni akan membuat bajet based on RM1,000. Artinya kita ni akan tersasar daripada kita ni punya perbelanjaan. Yang penting juga di sini adalah dalam kita ni membuat bajet ni ada satu teknik yang dikatakan teknik tradisional. Dari dulu pun orang memakai, artinya sistem sampul surat. Sistem sampul surat ni is really workable yang boleh kita ni kongsikan, di mana apabila kita ni menerima gaji, setiap gaji itu akan kita ni bahagi-bagikan. Setiap sampul surat itu akan membuat kita ni bagi label untuk setiap perbelanjaan. Artinya sistem sampul surat itu setiap bila kita ni terima gaji,
Setiap satu perbelanjaan tu kita ni masukkan dalam setiap sampul surat. So bila sampul surat tadi sebagai contoh, kita ni ada sampul surat untuk duit sekolah anak-anak sebagai contoh. Okey, sampul surat tu kalau kita ni tahu perbelanjaan anak kita ni sehari, contoh pocket money anak kita ni RM1, artinya kalau kita ni mempunyai 3 orang anak, kita ni akan menyediakan RM3 untuk sehari. Artinya hari persekolahan ialah sebanyak 22 hari. So apabila kita ni tahu 22 hari dikali dengan RM3 artinya RM66. So kalau kita ni sudah budgetkan awal perbelanjaan anak kita ni itu RM66, artinya kita ni tukarkan lagi dengan duit RM1, artinya kita ni sudah tahu peruntukan untuk belanja anak sekolah, pocket money anak sekolah kita itu ada untuk sebulan itu. Contoh je kalau kita ni simpan kita ni punya perbelanjaan contoh ke pasar, kita ni ada envelope ke pasar, artinya duit pasar, perbelanjaan pasar contohnya RM200. Setiap kali kita ni ke pasar, kita ni kan membawa envelope itu untuk kita ni berbelanja. Kita ni sudah membagi satu peruntukan untuk setiap perbelanjaan. Macam tu dengan minyak kereta. Kita ni simpan mungkin di dalam kereta. Setiap kita ni ke stesen minyak, kita ni tahu kita ni ada duit untuk beli minyak itu sudah. So bila kita ni sudah agih-agihkan duit itu, artinya untuk sebulan itu kita ni dapat fikirkan lagi. Kita ni tahu yang sebulan itu kita ni mempunyai peruntukan ataupun budget untuk kita ni belanjakan sepanjang bulan itu. So artinya ini adalah boleh membantu kita ni sebagai kita ni punya guideline, garis pandu kita ni macam mana kita ni membuat perbelanjaan. So envelope system ini very traditional, tapi alhamdulillah sepanjang yang saya kongsikan banyak yang telah berjaya boleh mengawal perbelanjaan mereka melalui dengan budget melalui sistem sampul surat ini. Baik, alhamdulillah. Baik, nampaknya je tuan kita kekurangan masa pada ketika ini. Namun ingin juga saya tanyakan ni tuan, khusus je tuan menyentuh tentang musim bonus tadi tu tuan, kurang daripada mungkin 4 minit 3 minit tuan. Mungkin dapat tuan kongsikan secara padat. Dengan adanya musim bonus ini, lebihan ataupun juga ada pendapatan lebih, bagaimana caranya untuk petani menggunakan sebaik yang mungkin? Bagaimana tuan? Okey, pertama sekali barangkali mungkin ada lebihan ini, mungkin setiap lebihan itu boleh kita gunakan. Satu adalah untuk simpanan. Simpanan ini boleh ada kategorikan kepada dua. Satu simpanan emergency dan satu simpanan biasa. So apa yang orang save for the rainy day, artinya bila kita ni berlaku kecemasan ataupun keperluan masa kita ni dah duit, kita ni boleh gunakan duit itu. So kita ni boleh buat simpanan 10% kepada simpanan kita ni biasa, dan kita ni juga boleh membuat simpanan untuk dana kecemasan kita ni. Kita ni boleh build up, indah semestinya kita ni buat lump sum, kita ni boleh build up. So itu pertama. Yang kedua, kita ni senaraikan apa keperluan kita ni dan apa kemahuan kita ni. Kita ni senaraikan apa jenis-jenis barang kita ni perlu yang kita ni belanjakan. So kita ni boleh lihat daripada senarai itu mana yang perlu, mana yang tak perlu. Kalau yang perlu tu kita ni utamakan, simpan di atas. Yang perlu mungkin kita ni kurangi ataupun kita ni buang tarus. So yang penting di sini barangkali persediaan untuk anak-anak sekolah. Ini yang paling penting. Kita ni kan memulakan tahun baru dalam beberapa hari selagi, tahun 2022, dan anak-anak akan kembali sekolah. So adalah penting untuk menyediakan barang-barang keperluan anak-anak sekolah. Ini adalah satu keperluan. So kita ni sediakan apa yang perlu untuk diorang memulakan persekolahan diorang. So kita ni juga boleh memulakan tabungan untuk anak-anak kita ni. Kalau anak kita ni belum start menabung, kita ni boleh bukakan akaun untuk diorang. Untuk diorang start menabung, artinya kita ni boleh menanamkan sikap menabung itu kepada anak-anak kita ni. Dan sekiranya pun ada lebihan lagi, kita ni boleh memulakan pelaburan. Pada masa ini pun pelaburan ini semestinya dalam jumlah yang besar, dalam ada jumlah yang we call it sebagai build up. So artinya kita ni boleh gunakan tambahan-tambahan untuk kita ni punya keperluan di masa akan datang. Ya, baik, terima kasih Tuan dengan penjelasan yang telah pernah diberikan sebentar tadi, berbelanja secara berhemat. Jadi ribuan terima kasih, semoga ianya dapat dipakai oleh masyarakat petani-petani sendiri dan perlu beringat-ingat juga ya dalam perbelanjaan ini. Dan begitu penjelasan yang sangat berguna untuk kita semua. Jadi ribuan terima kasih, kita jumpa lagi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.